Pelaburan menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, pelaburan adalah penggunaan wang atau dana bagi aktiviti tertentu yang diharapkan akan menghasilkan pulangan yang lebih pada masa akan datang. Menurut Charles P. Jones pula, pelaburan adalah komitmen dana terhadap sesuatu aset atau lebih dalam tempoh masa tertentu untuk masa hadapan. Jadi berdasarkan kedua-dua makna ini, kita dapat simpulkan bahawa pelaburan adalah apabila kita melaburkan sejumlah wang dalam urus niaga dan sesuatu pembelian untuk kita mendapatkan keuntungan yang lebih ataupun pulangan yang lebih. Taklah benda tu bagi 50 dapat 50, mesti kita nak lebih kan. Next. Okey, terdapat 3 jenis-jenis pelaburan. Pertama adalah saham. Okey, saham ni, pelaburan saham adalah untuk mencari keuntungan melalui pertumbuhan nilai saham atau melalui dividen yang dibayar oleh syarikat. Okey, dividen yang dibayar oleh syarikat ni adalah satu macam faedah. Macam bila dia kalau kita dah melaburkan contoh 10 aset, so peratusan daripada 10 aset tu kita dapat dividen tanpa ada apa-apa kerugian. Kita dapat dividen pulangan pula, dia manfaat dia. Okey, pertumbuhan nilai saham pula bermaksud nilai saham syarikat tersebut akan meningkat dari masa ke semasa. Pertumbuhan nilai saham ni dia tak semestinya meningkat saja, mesti ada menurun. Sebab tu kita kena ada ilmu pelaburan baru kita boleh berjinak dalam dunia saham ni. Okey, kemudian adalah amanah saham. Amanah saham dikenali sebagai unit trust. Unit trust mesti ada, korang baca, korang buat research mesti jumpakan unit trust ni. Unit trust ni adalah institusi pelaburan yang ditubuhkan khas untuk mengumpul dana daripada para pelabur yang bermodal kecil tetapi berminat untuk melabur dalam pasaran saham dan equity. Macam kita tak nak risiko yang tinggi untuk melabur, jadi kita boleh masuk dalam amanah saham. Contohnya ASP yang kita confirm dapat pulangan. Okey, yang terakhir sekali adalah hartanah. Pelaburan hartanah secara langsung adalah pemilikan hartanah secara fizikal seperti membeli atau membina rumah. Banyak lagi jenis pelaburan tapi saya fokuskan 3 ni lah sebab ini yang kita biasa nampak, orang biasa buat dekat sekeliling kita. Okey, kemudian jenis-jenis pelabur ada 2. Pertama adalah agresif dan kedua adalah sederhana. Agresif ni diorang melabur di pasaran saham, di mana saham ni kita tahu dia high risk, dia mempunyai risiko yang tinggi. Dan sederhana membeli amanah saham, bond dan dana equity. Maksudnya yang sederhana ni orang ni dia tak nak ambil risiko yang tinggi tapi dia nak pulangan, dia boleh dia kategori pelabur yang sederhana ataupun konservatif. Okey, sebelum kita nak melabur, apa persiapan yang kita perlu buat? Okey, pertama adalah kenal pasti toleransi risiko pelaburan. Kita kena pasti dulu diri kita ni, kita sejenis orang yang high risk ke, low risk ke? High risk ke kita nak melabur saham ke kita nak ambil amanah saham saja. Kalau kita dah kena pasti risiko kita, barulah kita boleh melabur modal kita. Yang kedua, mengetahui modal minima untuk melabur. Dalam sesebuah syarikat mesti ada modal minima dia. Macam tak ada pun just boleh bayar, contoh kita nak masuk RM30, sedangkan modal minima untuk melabur kat syarikat tu adalah RM50. So kita tak boleh, walaupun kita ada RM30 dah rasa banyak, still kita tak boleh melabur dalam syarikat tersebut sebab minima dia adalah RM50. Dan kita juga kena tahu modal minima pembelian satu unit aset dia, supaya kalau kita nak tambah tu kita tahulah berapa jumlah yang kita perlukan. Okey, yang ketiga adalah membandingkan prestasi dana yang lumayan. Okey, membandingkan prestasi dana yang lumayan, mesti kita nak pulangan yang tinggi kan. Jadi kita kena tengok, kita kena buat research syarikat mana yang mempunyai rekod yang baik dalam saham mereka. Kita boleh rujuk graf saham mereka untuk kita tahu prestasi dana yang membawa pulangan yang lebih banyak dan kita boleh melabur kat syarikat tu. Yang keempat, ni yang paling penting, pastikan
syarikat didaftarkan di bawah Suruhanjaya Security. Suruhanjaya Security ni adalah satu syarikat yang mana para syarikat dia apa ni nama dia? Dia daftar, syarikat tu didaftarkan. Jadi kita kuranglah risiko untuk kena penipuan, scam. Kan banyak kan sekarang scam pelaburan. Jadi bila kita nak melabur tu, kita tengok dulu dekat Suruhanjaya Security ada tak nama syarikat ni. Okey, dan last sekali, kita sebagai umat Islam mestilah pastikan saham tu patuh dari segi syariah Islamiah. Contoh macam forex kan saham juga. Tapi dia dah dinyatakan yang forex tu adalah haram kan. Jadi kita tak bolehlah nak melabur dalam forex. Kita cari yang mematuhi syariah. Contohnya macam Maybank, pelaburan dalam Maybank, banyak lagi lah. Perancangan keuangan. Okey, matlamat saya dalam dalam nak melabur ni adalah untuk menjana pendapatan tanpa mengganggu pendapatan utama. Macam kan dah disediakan 100,000 kan. Saya ada pendapatan yang 100,000 tu, saya tak nak kacau pendapatan utama saya, jadi saya laburkan 100,000 tu untuk mendapat pendapatan sampingan. Dia tak kacau pun pendapatan utama kita. Dan objektif dia adalah meningkatkan kebolehan kewangan sedia ada, melawan kesan inflasi, persiapan kewangan pada masa hadapan. Okey, meningkatkan kebolehan kewangan sedia ada macam daripada kita dalam hidup mesti kita nak improve kan. So tak adalah kita berada di takut yang sama saja. Dan melawan kesan inflasi, barang sekarang makin naik, tapi duit kita still sama je. So kita naklah satu perubahan untuk melawan kesan inflasi tersebut. Dan persiapan kewangan masa hadapan. Kita ni tak tahu hidupnya sempurna selamanya atau cacat di tengahnya. Jadi kita kenalah ada persiapan kewangan. Okay, pemilihan pelaburan, saya telah memilih pelaburan saham, dan di mana saya mencari syarikat yang menawarkan pulangan yang boleh menampung kemerosotan nilai wang pada masa hadapan serta mampu menghasilkan pendapatan yang dapat mengatasi kos sara hidup yang semakin tinggi. Dan modal saya adalah berbekalkan RM100,000. Okay, next. Okey, pertama saya telah memilih syarikat MSM Malaysia Holdings Berhad. Okey, siapa kat sini pernah nampak tu? Siapa kat rumah dia ada tu? Semua ada kan? Semua guna gula prime ni. Gula ni kalau nak tahu dia adalah diasaskan oleh syarikat MSM Malaysia Holdings Berhad, di mana dia adalah syarikat awam yang beroperasi dalam industri gula. Syarikat MSM ni disenaraikan di Bursa Malaysia. Kalau disenaraikan di Bursa Malaysia, maksudnya saham tu memang legit, memang ada, dan merupakan anak syarikat kepada Felda Global Ventures Holding Berhad, iaitu FGV. FGV ni adalah syarikat sawit yang terbesar dekat Malaysia ni. So memang sahlah kita tahu dia punya macam gula. Kita guna dalam kehidupan seharian kan, mesti nak guna gula. So risiko untuk dia ni untuk dia turun, untuk dia muflis ke adalah rendah. Jadi lagi satu, saya pilih syarikat MSM Malaysia Holdings ni sebab dia meluaskan pasaran global dengan mengekspor gula ke pelbagai negara Asia, Timur Tengah dan juga Afrika. Maksudnya dia gula tu tak dibahagikan dalam Malaysia saja, tapi dia ekspor juga ke luar negara. Jadi saya tengok tu macam satu potensi yang besar kalau melabur dekat syarikat ni. Dan kalau kita rujuk graf pun, okey, ini adalah bermula bulan Jun. Kita lihat semakin naik. So daripada graf ni saya rujuk, so saya macam ni syarikat yang aku nak labur ni. Lebih-lebih lagi di gula kan. Okay. Next, syarikat kedua yang saya nak labur pula adalah syarikat CIMB Group. CIMB Group ni adalah syarikat awam yang beroperasi dalam industri perbankan. Kumpulan CIMB menawarkan pelbagai produk dan perkhidmatan seperti simpanan, deposit, pinjaman, kad kredit, perbankan Islam iaitu CIMB Islamic, pelaburan serta pengurusan aset dan juga insurans. Nampak tak, banyak CIMB Group ni banyak sangat menyediakan perkhidmatan untuk kita, dan dia juga mempunyai rangkaian yang luas termasuk cawangan, pejabat, perwakilan dan ATM di seluruh
rantau Asia Tenggara. Jadi saya berdasarkan potensi IMB Group ni, saya lihat dia adalah satu syarikat yang berpotensi sekiranya kita laburkan dana kita ke dalam syarikat ni. Dan kalau kita rujuk graf pun, tengok apabila dia dah jatuh, dia, nampak tak? Dia naik sangat. Jadi daripada graf tu pun saya macam, oh syarikat ni pun berpotensi besar mendapat pulangan yang lumayan sekiranya kita labur kat syarikat ni. Dan akhir sekali adalah Padini Holdings. Okey, siapa tahu Padini Holdings? Sebagai seorang yang suka shopping, macam mostly barangan daripada Padini, jadi saya naklah melabur ke dalam syarikat yang saya selalu beli. Takkanlah kita beli, kita labur duit kita tak nak dapat pulangan kan? Mesti kita nak dapat pulangan. So pulangan daripada pelaburan tu boleh kita shopping dekat syarikat ni juga. Macam tu. Syarikat awam ni beroperasi dalam industri tekstil pakaian dan merupakan salah satu kedai pakaian yang terbesar lah dekat Malaysia ni. Dan dia mempunyai beberapa jenama yang dimiliki oleh Padini Holdings, termasuk Padini Authentic, Vinci Accessories, Mickey Gates dan Brands Outlet. Semua ni adalah di bawah Padini Holdings. Maksudnya besarlah dia punya rangkaian. Dan dia juga turut meluaskan pengeksportan pakaian ke Singapura, Brunei, Arab Saudi, Indonesia dan Thailand. Jadi disebabkan kita lihat ekspor dia tinggi, maksudnya ekspor ke pelbagai negara, jadi kita tahu dia adalah syarikat yang berpotensi juga untuk dilaburkan. Okey, kalau rujuk graf ni pun samalah, dia semakin meningkat. Pada bulan Jun awal-awal je dia turun, tapi kalau kita konsisten, kita stay dengan dia, nampak dia makin meningkat. Okey, analisis data pelaburan. Okey, saya ada 3 plan dalam perancangan saya, iaitu plan A, saya letakkan 100% modal pelaburan hanya dalam satu syarikat yang berpotensi tinggi saja. Ya, plan B pula, saya bahagikan modal pelaburan 100,000 tu dengan kadar peratusan 50%, 25. Dan plan C pula adalah membuat pelaburan dalam 3 syarikat berbeza mengikut minggu dalam tempoh 1 bulan. Okay, kita pergi lihat kepada plan A. Okay, plan A saya nak laburkan ke dalam syarikat MSM Malaysia Holdings Berhad, iaitu syarikat yang saya lihat mempunyai potensi pulangan yang sangat tinggi berbanding syarikat yang lain. Okey, kita lihat kat sini dia just ada 5 sahaja kerugian. Dan jumlah keuntungan dia adalah RM17,887. Itu adalah pulangan daripada plan A ni lah. Tapi masih juga ada apa ni yang tak dapat kerugian, tak dapat untung, tak ada untung, tak ada rugi, sebanyak 5 kali juga, 4 kali. Dan sekiranya contoh kalau saya dah ada rugi sekali, saya turun macam takut nak tarik diri. Jadi saya tak dapatlah pulangan pada bulan 9 bulan 6 ni, sebab pulangan dia sangat besar juga, iaitu 3,000 keuntungan dia. Okay, jadi dalam plan A ni keuntungan saya yang dapat adalah 17% daripada modal yang saya lakukan. Okay, yang kedua, plan B pula. Okay, macam yang saya cakap tadi, dalam plan B saya membahagikan modal 50, 25, 25. Jadi daripada 50% tu saya melabur di MSM Malaysia Holdings Berhad. Sebab apa? Sebab ini adalah syarikat yang mempunyai, saya laburkan lebih banyak di MSM ni sebab dia syarikat yang lebih tinggi potensi dia untuk dapat balik modal tu. Jadi jumlah modal adalah RM50,000 dan keuntungan yang saya dapat adalah RM8,943.99, iaitu 8% keuntungan daripada modal. Dan yang 25% lagi, next, saya laburkan di Padini Holdings Berhad sebanyak RM25,000 dan saya mendapat peratusan keuntungan adalah sebanyak 2%, di mana saya dapat jumlah keuntungan RM2,529 dan lagi 25% daripada RM100,000 tu, next, saya laburkan di CIMB Bank Berhad dan mendapat keuntungan yang paling rendah, iaitu RM1,818.50.
kenapa saya dalam plan B, kenapa saya laburkan kepada tiga-tiga syarikat dan bahagikan modal daripada 100,000 tu, sebab waktu kita melabur ni kita tak tahu sama ada waktu tu dia naik atau turun, betul tak? Jadi saya nak ambil risiko yang lebih rendah. Saya tak nak sekelepuk dekat satu syarikat yang sama sebab takut syarikat tu rugi. Jadi saya asingkan pembahagian duit tu, pembahagian modal tu di 3 syarikat yang berlainan. At least kita dapatlah pulangan yang balik daripada modal pelaburan kita. Okey, akhir sekali adalah jadi daripada plan B ni, daripada saya laburkan 3 syarikat, jumlah keseluruhan keuntungan adalah RM13,292.24 iaitu 13%. Ini adalah rendah berbanding daripada plan A tadi. Okay. Dan akhir sekali adalah plan C, di mana saya melaburkan 100,000 mengikut minggu yang berbeza. Setiap minggu saya dah labur satu syarikat, saya keluarkan labur kat syarikat lain pula. Iaitu contohnya pada 1 Jun hingga 9 Jun saya laburkan dekat syarikat MSM Malaysia Holdings Berhad. Sebab apa? Sebab waktu tu saya tengok mula-mula dia turun tau. Dia mengalami kerugian. Biasa syarikat yang mengalami kerugian next mesti ada untung dia sikit, walaupun sikit. Jadi saya masukkan duit kepada MSM Malaysia Berhad, tapi hari pertama je saya tak dapat untung atau rugi. Dan saya dapat tak ada apa pun. Saya masuk 100,000, itulah yang saya dapat. Kalau saya jenis yang tak sampai kalau jenis yang tak nak ambil risiko, saya mesti dah keluarkan balik kan. Tapi saya ambil risiko, saya staykan duit tu. Tapi tengoklah keesokan harinya saya dapat untung RM2,247. Tapi esoknya rugi pula. Tapi dah rugi. Biasa kalau untung kita tahu akan rugi, tapi saya biarkan dulu sebab saya nak tengok macam mana trend dia. Tapi sedihnya dia turun. Tapi pada keesokan harinya dia naik lagi. Okey, lepas dia naik, saya stay juga sebab nak tengok dia turun atau tak. Sebab sebelum tu dia dah rugi banyak. So mesti sama ada dia akan untung dan untung baru rugi balik. Tapi waktu 8 hari bulan 6 saya tak dapat apa-apa sama ada untung dan rugi. Saya staykan lagi dan alhamdulillah untung. Lepas dah untung, saya rasa graf berkemungkinan akan turun. Jadi saya keluarkan ke semua hasil daripada MSM Holding, saya laburkan pula kepada Padini Holdings. Sebab waktu tu saya lihat dalam carta Padini Holdings dalam proses kenaikan dan pembukaan unit harga satu unit aset dia lebih tinggi berbanding sebelumnya. Jadi saya pun masuk ke Padini Holdings dan mengalami hanya satu kerugian. Dekat Padini Holdings juga saya dapat dividen. Alhamdulillah waktu tu pula dapat dividen. So daripada aset yang sebelumnya saya ada 27,000 unit. Pada keesokan harinya saya dah ada 26,000 unit. Jadi 26,000 unit tu saya peroleh dividen daripada tu. So senang-senanglah dapat keuntungan kat situ sebanyak RM404. Lepas dividen kita rugi, tapi selepas rugi mesti ada untung. Dan selepas untung 2 kali, jadi saya dah tahu berpotensi untuk turun balik kan. Saya keluarkan balik duit tu, keluarkan semua yang saya dah dapat kat Padini, saya laporkan kepada CIMB Bank Berhad. Sebab waktu melalui graf tu macam biasalah naik. Dia naik, saya berhasrat untuk melaporkan kepada CIMB Bank Berhad. Dan alhamdulillah dalam seminggu tu semua naik, tak ada turun. Jadi bila kita dah sedap seminggu naik kan, lepas tu kita kena ambil langkah berjaga-jaga. Kita keluarkan balik semua yang pulangan dan hasil daripada CIMB Bank Berhad ni, kita masuk balik kepada MSM Malaysia Holdings Berhad. Okey. Dan MSM Holdings Malaysia Berhad ni dia
ni raya haji tak silap. Raya haji orang banyak gula-gula. So saham dia pun naik. Okey, daripada plan C ni jumlah keuntungan yang saya dapat adalah ni memang melonjak naik lah, iaitu RM33,143.14 berbanding dengan plan A dan plan C tadi. Okey, next pembincangan. Okey, daripada plan A, plan B, plan C ni saya kaji mana satu plan yang lebih baik kalau saya nak melabur pada pada next month kan. Jadi daripada plan A tu saya mengalami kerugian sebanyak 5 kali. Plan B pula 5 hingga 8 kali dalam satu syarikat. Dan plan C sebanyak 2 kali saja. Jumlah dapatan pula plan A RM117,000, plan B RM113,000, plan C RM133,000. Hal ini bermaksud keuntungan plan C ni lebih tinggi lah berbanding plan A dan plan B. Kita lihat juga peratusan keuntungan plan A 17%, plan B 13% dan plan C 33%. Jadi kalau kat sini pun kita dah sasar nampak mestilah kita nak pilih yang sangat menguntungkan diri kita kan. So saya pilih plan C. Okay, sebab apa? Sebab dia hanya mengalami kerugian 2 kali sahaja sepanjang 1 bulan. Dan nilai peratusan keuntungan dia saya lihat peratusan mengikut peratusan untung dalam sesebuah saham tu mengikut minggu adalah lebih stabil. Tengoklah mana-mana syarikat pun kalau minggu tu, satu minggu dia rugi, satu minggu dia stabil balik, satu minggu rugi. Biasa macam tu. Dan pulangan pelaburan yang lebih tinggi berbanding cara pelaburan A dan B. Biasalah kita nak pilih yang lebih tinggi, lebih lumayan. Okay. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Ada apa-apa soalan? Dia dibagi kat plan B tu tak cikgu 50% kepada company tu 25% kan. Tapi itu dia by month kan. Kalau kata syarikat pernah try tak buat kalau 50% by day, 50% pada MSM, mungkin 25% pada ni, 25% pada Tapi by day. Kalau by day, saya laksanakan hanya 5 hari. Lepas tu dia macam ada kerugian sebab saya tak lihat secara keseluruhan. Jadi macam dan mengikut hari tu dia macam memerlukan kerajinan yang lebih tinggi. Tapi saya ni jenis yang tidak rajin. Jadi saya yang paling rajin pun ikut minggu saja. Saya tengok syarikat masukkan kalau saya 1 minggu tu macam kalau untuk 1 month kan awak akan biar monitor tak sebenarnya? Monitor tengok graf sahaja kan? Sebenarnya kita tengok dia punya kalau kita nak lambung, tapi kalau lambung 1% kita punya modal dalam satu company memang risiko dia begitu tinggi lah sebenarnya conclusion dia lah. Kalau kita bargain kan dia dah selamat lah pasal dia kalau kata company kelambung satu company tu dia drop je habis pun kan. Kalau kita argue pada beberapa dia lebih secure lah. Maksudnya kata 50% pada MSM, lepas tu dia ada pada ni dan dia ada lagi CIMB kan, 3 kan. Dalam nombor 3 maksudnya kalau MSM jatuh mungkin pada ni dengan CIMB akan backup apa yang jatuh. Jadi dia akan balik sudut yang 100 sikit. Kita tak nak rugi kan, kita nak walaupun untung tu ada sedikit. Tapi memang agak rumit lah kalau kita buat by day. Memang ada rumit. Mungkin by day kita tengok berapa itu dah jatuh macam ni kan, macam dia ada jatuh 2 hari, 3 hari, berturut-turut kan tak dekat dalam plan 7 dan plan 7.
tegaklah kerugian itu, kan? Tapi on the third day itself, dia terus statik, kan? Macam memberi signal pada kita, ini adalah masa yang tepat untuk keluarkan. Tak harus stay kat situ. Pada siapa yang saya pun tak pasal. Tapi dia adalah dia boleh tengok benda tu dah jatuh, kita dia terus switch pada pelaburan lain. Kalau kita biar tu macam kita meletakkan risiko lah sebenarnya. Okey. So akhirnya pilih apa ni? Pilihan C. Mesti Yang langkah itu. Ini kan kita dah ada data kan. Kalau kita nak pilih pilihan C kan. Kalau cara dia lah sebenarnya Secara awak real buat aku lah. saya akan pilih plan B. Sebab plan B dia kan kita bahagikan modal kita kepada 3 bahagian. So macam kurang lah kalau macam ada satu syarikat yang betul-betul jatuh, at least ada 2 lagi yang backup.